Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni cikgu nak continue untuk tajuk alkohol. Okey. Alright, apa yang kita kena tahu untuk tajuk alkohol? Okey, so untuk alkohol, bila kata siri homolog, okey, kalau siri homolog ya alkohol. Okay, dia punya general formula ataupun formula am dia adalah CnH2n plus 1 OH. Okay, so katakanlah cikgu punya N adalah 1, katakanlah N saya adalah 1. So 1 ni gantikan kat dalam ni. So kita akan dapat C1, cikgu tak tulislah 1. Hidrogen 2 kali 1, 2, 2 campur 1, 3. So CH3OH. Okay, kalau N saya 2, so C2H berapa? 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5 OH. Okay. Kalau N sama dengan 3, C3H 7 OH. Okay. So, bila N sama dengan 1, nama dia akan jadi apa? Kita akan guna benda sama je. Met, add, prop, but, pen, hex, hep, non, non dengan dek. So, metana, semua dah benda yang sama je. So, kalau metana, dia akan jadi metanol lah. So, yang ni mama kan. So, nama dia akan jadi metanol. Met, add, so ni etanol. Yang ni akan jadi propanol. Okey, bila nak melukis formula struktur, melukis sebenarnya sama. So, karbon ada 3. Saya buat untuk ni, untuk propanol. 1, 2, 3. So, bila 3, satu karbon mesti kita letak dengan OH. Katakanlah cikgu letak pada karbon pertama dulu. So, karbon pertama ada OH. So, kekosongan kita isi dengan hidrogen. Okay. So, bila karbon pertama ada OH, so nama dia akan jadi propanol ataupun propan 1-ol. Sebab apa propan 1-ol? Sebab dekat karbon pertama. Okay, bila kita nak lukis untuk isomer dia, kita akan gerakkan OH kan? Kita akan gerakkan OH pada karbon kedua. Okay. So, 1, 2, 3, hidrogen, 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 hidrogen. Sekarang ni OH ni cikgu nak gerak pada karbon kedua. Cikgu dah tak letak kat karbon pertama dah. Cikgu letak dekat karbon kedua. So, yang ni dipenuhi dengan hidrogen. Nak cek betul ke tak lukisan kita ni, hidrogen kita tadi mesti ada 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. And then, nama dia akan jadi propan 2-ol. Kenapa 2-ol? Sebab dekat karbon kedua ada O. Okay. Tu sedikitlah ulang kaji tentang alkohol. Alright. Bila soalan tanya tentang tindak balas untuk menyediakan. Okay. Tindak balas menyediakan etanol. Kita fokus kepada etanol. Okey, pecahan dia ada 2. Okey, pecahan dia ada 2. Sama ada dalam industri ataupun dalam makmal. Okey. Alright. Kalau dalam industri, sebenarnya dekat bab alkena kita dah belajar dah. Tindak balas apa? Dalam alkena. Daripada etina, dia boleh jadi etanol. Tindak balas apa? Cuba ingat balik. Etina C2H4. Tambah apa? Kita boleh dapat etanol C2, C2H5OH. Awak rasa dia tambah apa? Dia tambah air. H2O. Okey. Tindak balas penghidratan.
Lepas tu tindak balas penghidratan ada, kita dah belajar dah, dia ada mungkin H3PO4, dia ada suhu dengan temperature and pressure. Okey. So, tindak balas untuk menghasilkan etanol dalam industri adalah tindak balas penghidratan. Tindak balas penghidratan. Okey, daripada etina tambah air dengan kehadiran asid fosforik suhu 300 darjah Celsius 60 atm, kita dapat etanol. Alright. Manakala untuk tindak balas menghasilkan etanol dalam makmal, kita gunakan kaedah penapaian. Makan tapai tak? Okey, penapaian. Okey. So, kalau mak-mak kita buat tapai, cikgu pun tak makan tapai. Tapi cikgu pernah tengok lah arwah cikgu dulu buat. Dia ambil nasi ke beras. Dia wrapkan dalam daun. Lepas tu dia ada tambah yeast kot dalam tu. Cikgu pun tak tahulah. Waktu tu tak tahu. Tapi bila dah belajar ni baru kita tahu. Oh, tambah yeast rupanya. Oh, bau dia macam tu sebab apa dan apa. Okey, sebab apa dan apa kat sini. Penapaian tu kita akan guna unsur karbohidrat. Okey, kita akan guna unsur karbohidrat. Contohnya macam gula ke, kanji ke. Kemudian kita akan tambahkan dengan yeast. Sebab apa? Yeast tu akan memecahkan, dia ada enzim yang memecahkan gula ataupun kanji tu kepada glukosa. Sebab kita nakkan glukosa tu. Kita nakkan glukosa. Kita perlukan glukosa ni. Glukosa ni formula dia adalah C6H12O6. Okey, kita perlukan glukosa ni sebab apa? Bila glukosa ni kita dah tambahkan dengan yeast, kita boleh dapat etanol. Formula etanol adalah C2H5OH dan karbon dioksida. Sebab itulah bila kita buka tapai tu ada gas-gas K. Tu adalah gas karbon dioksida. Okey, cuma persamaan ni tak balance lah. So macam mana nak balance kan? Kita letak 2 dekat sini, 2 di sini. 2 kali 2 4, 4 tambah 2 6. Okey, 5 tambah 1 6, 6 kali 2 12. Oksigen 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 4 tambah 2 6. Okey? Boleh? Alright. So, macam mana kita nak tahu proses penyampaian itu berlaku? Bergantung pada ni lah. Sebab apa? Bila ada karbon dioksida, so kalau kita lalukan gas tu, lalukan gas kepada air kapur, so air kapur akan jadi keruh. Bukan air keruh Melaka. Okey? Boleh? Alright, info tambahan. Ada 3 je alkohol yang larut dalam air. Itu 3 yang pertama ni. Metanol, etanol dengan propanol. Okey? Alright. Itu dulu untuk alkohol dengan tindak balas menyediakan alkohol. Bila masuk tindak balas kimia, okey, bila masuk tindak balas kimia ataupun sifat-sifat dia, okey, sifat kimia alkohol. Okey, yang pertama combustion. Option. Okey. Yang pertama adalah pembakaran. Pembakaran sama juga macam unsur lain, mesti tambah O2, mesti menghasilkan CO2 dan H2O. Okay, katakanlah cikgu nak formula butanol, made at prop butanol, so C4H9OH. Bila kata pembakaran mesti bertindak balas dengan O2. So, bila pembakaran tak adalah hasil lain. Mesti CO2 dan H2O. Okey. Lepas tu kat sini kita kena pandai balance kan dia. Karbon dekat sini ada 4. So, dekat sini ada 1. Kita letak 4.
Okey, lagi kat mana? Hidrogen ada berapa? Sini 9. 9 tambah 1 ada 10. So, dekat sini ada 2. So, kita letak 5. Sebab 5 kali 2 dapat 10. Okey, lepas tu apa lagi? Oksigen dekat sini 4 kali 2, 8. 5. 5. So, 8 tambah 5 jadi 13. So, bila kat sini 13, dekat sini dah ada 1. So, lagi 12 je. So, berapa darab 2 jadi 12? 6. Okey? Boleh? Kita try lagi. Bagi cikgu formula pentanol. Met, add, prop, boot, pen. So, pen 5. C5, H 11, okey, OH. Plus, pembakaran je mesti ada O2. Arrow, hasil je mesti sama. CO2 dan H2O. Okey, lepas tu macam mana nak balancekan dia? Karbon ada berapa? Karbon ada 5. Sini ada 1. So, kita letak 5. Hidrogen ada 11. Campur 1, 12. So, sini ada 2. So, kita letak 6. Sebab 6 kali 2, 12. Okey, oksigen 5 kali 2, 10. Yang ni pula 6 kali 1 ada 6. So, total ada 16. 16 kat depan ni ada 1. So, 16 tolak 1, 15. So, macam mana nak buat? Bila dapat nombor ganjil, kita letak je dalam bentuk pecahan. 15 per 2. Okey? Boleh? Bila dapat soalan nombor-nombor ganjil tu, jangan risau. Awak letak je per 2. Memang itulah jawapan dia. Okey? So, kesimpulannya, kalau pembakaran mesti tambah dengan O2, mesti hasil dia CO2 dan H2O. Boleh? Okey. Dan satu lagi ni pun kita dah belajar juga ke? Ya ke? Dah belajar ke? Tak ingat. Okey. Lagi satu adalah tindak balas pengoksidaan. Penatlah. Okey. Tindak balas pengoksidaan ni sama ada awak tambah KMNO4 ataupun K2Cr2O7. Kalium manganat 7 berasid atau kalium dikromit 4 berasid. Okey. Kat sini tengok sikit macam mana tau. Okey, katakanlah cikgu guna met at etanol. Etanol. 1, 2. Okey, ni hidrogen. Allah, cikgu boringnya nak lukis hidrogen saja. Okey, hidrogen. Bila kata alkohol mesti ada OH. Okey, bila penambahan KMNO4 dekat persamaan, kita tak tulis KMNO4. Kita tak tulis K2Cr2O7. Tak, kita tak tulis macam tu. Kita akan tulis 2O. Okey, kita akan tulis 2O. Arrow dekat sini tak ada mangkin, tak ada suhu, tak ada temperature. Okey, so kita salin balik yang asal. 1, 2, hidrogen, OH. Stop dekat situ sebab dalam ni 2O ni kita ada 1O, kita ada O. Mesti ada dua benda yang kita nak tambah. So sekarang ni 2 hidrogen ni tak cantik. 2 hidrogen ni dia akan singkirkan tau. Dia akan singkir sebab dia akan tambah O tu dekat karbon yang kehilangan hidrogen tu. Okey. So, bila satu dah tambah kat sini, so ni ada H ada 2, ada O 1, kita dapatlah H2O. Nampak tak? Nampak ke tak? Nampak ke? So, sebab apa? Okay, yang ini karbon ada 2, hidrogen ada 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogen ada 5 OH. Ini adalah met, ni adalah etanol kan? Ni adalah etanol. So, selepas tindak balas, dia akan jadi molekul belakang ni dia akan jadi satu kumpulan berfungsi yang baru tau. Perasan tak? COO. Apa tu? CO. Okay. Yang belakang ni karbon, hidrogen ada 3.
So, bila daripada alkohol tambah KMnO4 ataupun K2CR2O7, dia akan masuk kepada siri homolog yang baru, iaitu asid karboksilik. Iya, betul. So, molekul belakang ni adalah COO. Okey, so daripada etanol dia akan jadi asid etanoik plus air. Okey? Boleh? So, itulah dia dua tindak balas sifat kimia, iaitu pembakaran dengan pengoksidaan. Okey, lagi satu adalah pengdehidratan. Okey, cikgu nak bagi awak faham dua ni dulu. Pengoksidaan dengan pembakaran dengan awak tak nampak lah. Okey, pembakaran dengan tindak balas pengoksidaan. Okey, last kali untuk alkohol adalah tindak balas pengdehidratan. Pengdehidratan, kat mana kita pernah dengar perkataan hydrate ni? Dekat sini kan? Dekat alkena. Dekat alkena kita ada tindak balas penghidratan. Daripada alkena kita tambahkan air, kita akan dapat etanol. Okey, tapi bila dekat bab alkohol kita boleh patah belakang balik. Tu yang jadi pengdehidratan. Kita nyahkan air. So daripada alkohol kita boleh dapat semula alkena. Okey, cikgu buat kat sini. Bawah, cikgu buat kat bawah je . So, nampak ke? Okey, so untuk tindak balas ketiga, pengdehidratan. Okey, pengdehidratan kita terbalik je daripada daripada alkohol C2H5OH kita panaskan, kita letak serpihan porselin. Serpihan porselin chip. So kita akan dapat alkena C2H4. Okey, dan air yang kita singkirkan tadi tu. Okey, nampak tak? Boleh? So kalau dekat alkena ni tadi, daripada alkena jadi alkohol, nama prosesnya adalah penghidratan. So bila kita masuk dekat bab alkohol, kita akan dapat proses proses balik ke asal, iaitu pengdehidratan. Daripada alkohol kita panaskan dengan kehadiran porselin chip, kita akan dapat balik alkena dan air. Okey, itu je untuk alkohol. Boleh? Okey, alright. Okey, itu saja.